Pengenalan. Pada era kini, kita banyak mendengar isu-isu yang berkaitan dengan ekonomi, politik, iklim dan sebagainya. Namun, tidak terlari juga dengan isu yang berkaitan dengan warisan yang ada di dunia ini. Walaupun kita kurang mendengar tentang isu-isu tersebut di media-media sosial, namun di akhbar-akhbar dunia telah menjadi perbualan yang hangat yang dibincangkan tentang warisan tersebut, tentang macam mana kita nak mentadbirkan warisan tersebut dan juga tentang isu-isu yang memusnahkan warisan tersebut. Jadi dengan demikian kita haruslah membincangkan dengan isu-isu masa ini dengan lebih mendalam untuk mengetahui lebih lanjut tentang apa yang isu yang mentadbirkan dan juga yang memusnahkan warisan budaya sekarang ni. Isu semasa yang mentadbirkan warisan budaya yang pertama adalah isu kesedaran dalam kalangan rakyat. Pada masa kini, pihak berkepentingan telah pun menjalankan tugas mereka, iaitu dengan mencuba sedaya upaya untuk menaikkan lagi warisan ini dan sama-sama mendekatkan lagi rakyat mereka dengan warisan yang ada di negara mereka. Seperti mana kita boleh lihat di contoh telah diberikan di negara Malaysia, di mana terkeluar satu akhbar masyarakat Melayu perlu mentadbirkan seni budaya dan warisan. Dalam akhbar tersebut, Penasihat Sosial Budaya Kerajaan Malaysia Tan Sri Dr. Rais Yatim berkata sekiranya masyarakat Melayu mengabarkan usaha untuk melihara dan memupuk seni budaya dan warisannya, mereka akan ditelan zaman dan tiada lagi identiti lagi. Beliau juga berkata kalau kita tidak berbalik kepada budaya Melayu, orang Melayu tidak boleh dipanggil orang Melayu. Bangsa lain tidak begitu, mereka lebih bebas. Jadi di situ kita melihat bagaimana mereka menekankan isu warisan ini terhadap rakyat supaya rakyat akan lebih mengambil berat tentang warisan yang ada di negara mereka. Poin yang kedua adalah pihak berkepentingan membuat penekanan terhadap warisan budaya yang ada di negara mereka. Itu bermaksud pihak berkepentingan telah pun menjalankan tugas mereka, iaitu mengadakan program-program yang boleh mentadbirkan lagi, yang boleh menaikkan lagi warisan kita yang ada di negara kita ini ke seluruh negara. Kita boleh tak contoh yang ada keluar di akhbar Malaysia yang dikeluarkan pada 2001, iaitu Dasar Kebudayaan Negara Martabat Seni Budaya dan Warisan, di mana dalam akhbar itu Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob juga berkata bahawa mereka telah melaksanakan Dasar Kebudayaan Negara 2021 bagi menjadikan sebagai panduan dan rujukan dalam mencana segenap pembangunan seni, budaya dan warisan negara. Di situ kita dapat lihat macam mana usaha yang telah dilakukan oleh mereka untuk mentadbirkan lagi warisan budaya yang ada di negara mereka. Yang terakhir adalah pelancongan berdasarkan warisan. Pelancongan berdasarkan warisan ini adalah apabila kita menjadikan warisan kita sebagai salah satu atau faktor yang menjadi punca pelancongan untuk datang ke negara kita untuk melihat warisan kita. Daripada situ kita dapat lihat apabila pelancong datang melihat ke warisan kita, dia akan dapat menambah ilmu dan masa yang sama mempromosikan kita punya warisan ke seluruh negara. Namun seperti mana sudah dikatakan tadi, setiap ada kebaikan mesti ada keburukannya juga. Jadi isu semasa yang memusnahkan warisan budaya sekarang ini adalah isu peperangan yang telah berlaku pada sekarang ini. Peperangan boleh menyebabkan kemusnahan warisan tanpa sengaja ataupun secara sengaja tanpa kita sedar. Seperti contoh yang telah diberikan di sini, kita boleh lihat peperangan yang tengah berlaku sekarang, iaitu antara Rusia dengan Ukraine, di mana berlakunya peperangan yang agak ketara dan agak dahsyatlah boleh kita boleh katakan. Dan kebanyakan warisan yang berada di Ukraine sudah musnah akibat peperangan tersebut. Poin yang kedua adalah perubahan cuaca yang berpanjangan. Okey, apabila berlakunya perubahan cuaca yang berpanjangan, tidak semua warisan mempunyai material ataupun mempunyai bahan-bahan yang diperbuat yang boleh menahan perubahan cuaca tersebut. Ada setengah warisan yang dibuat daripada jerami, buat daripada tebu dan sebagainya, dan ianya mudah rosak apabila berlakunya hujan yang berpanjangan, menyebabkan warisan tersebut untuk musnah ataupun rosak. Sini contoh yang telah diberikan, yang telah diambil daripada akhbar, iaitu di Yaman, di mana rumah-rumah di kota tua sana, Yaman, yang disenaraikan dalam daftar UNESCO diancam roboh akibat badai, ribut dan banjir selama berbulan-bulan serta hujan lebat yang terus turun. Menurut artikel berita dunia, rumah-rumah yang diperbuat daripada batu bata, rumpun warna coklat dan putih itu mempunyai seni bina yang unik dan luar biasa sebelum abad ke-11. Seterusnya kita boleh lihat pada isu rakyat mengabaikan warisan budaya. Isu ini adalah isu yang agak ketara lah, disebabkan rakyat sekarang ni lebih mementingkan kepada kebanggaan ekonomi mereka. Mereka lebih mementingkan gaya hidup mereka, di mana sejarah-sejarah kita dahulu, warisan kita dahulu, identiti kita dahulu hampir lenyap disebabkan ditelan zaman, disebabkan kedatangannya zaman-zaman moden, kedatangannya budaya-budaya moden ke zaman kita. Poin yang seterusnya adalah isu sistem pengurusan warisan budaya. Tidak terlari jugalah di mana pihak berkepentingan juga ada masalah, di mana terdapat isu sistem pengurusan warisan mereka, di mana terdapat berlakunya pembalahan, terdapat berlakunya ketidakfahaman, berlakunya penyelewengan disebabkan ada setengah masyarakat yang jenis atau setengah pihak yang jenis tidak bertanggungjawab dalam melakukan tugas mereka. Sini telah dikeluarkan bukti di mana
dikenali sebagai Bristol Rebirth yang telah mengeluarkan buku yang bertajuk Aspect Management of Planning for Cultural World Heritage Site, telah mengkaji telah menulis bahawa punca utama kerosakan ataupun kemusnahan warisan budaya ataupun warisan yang ada di dunia ini adalah disebabkan oleh sistem pengurusan warisan. Dan kebanyakan UNESCO telah menerima laporan dan telah mendapatkan detail yang bahawa sebanyak 72.4% adalah datang daripada sistem pengurusan itu sendiri. Walaupun kita berada pada zaman yang maju ataupun moden, kita juga perlu sentiasa menjaga sejarah yang telah berlaku di negara kita, biarpun ianya buruk ataupun baik. Ini kerana tanpa warisan yang menjadi bukti akan identiti kita, maka kita akan kehilangan suatu perkara yang penting sebenarnya dalam diri kita ni. Dengan demikian saya berharap agar maklumat yang telah diberikan oleh saya ini dapat membantu ataupun memberi kesedaran kepada pembaca tentang mengapa warisan ini mempunyai kepentingan dan kenapa kita perlu memutabatkan lagi warisan kita. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih.